Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, saya Geshe Michael. Selamat datang ke Peachtree Morning Show pada hari Selasa. Saya nak memperkenalkan tetamu saya. Yang pertama ialah Tuan Martina dari Colombia, Bogota, kan? Dia adalah eksekutif dari syarikat media terbesar di sana yang bernama Times. Dia juga seorang pengurus penjualan iklan, cikgu DCI yang berkursus di Kolej Sedona, seorang yang hebat. Beliau juga menterjemahkan buku dan kata dan menterjemahkannya di sana. Saya telah menerbit buku dan kata anda. Terima kasih ya. Tetamu lain ialah Victor Gonzalez dari Bandar Mexico. Ya, selain itu saya nak beritahu bahawa Juan juga ada latihan kesabaran khas kerana beliau ada 3 orang anak perempuan dan seorang isteri. Tidak adil ya. Ya, Victor juga ada 2 orang anak-anak. Saya suka kisahnya. Kisah Victor akan masuk dalam buku dan kata baru bagi ulang tahun ke-20 tahun. Dia pernah jadi seorang eksekutif untuk beberapa syarikat terbesar di Mexico. Dia ada seorang isteri yang cantik, Sati dan anak-anak. Mereka memiliki syarikat pengiklanan dan banyak lakukan kerja utama bagi DCI dan SCIM. Mereka banyak bantu menjayakan Peachtree Morning Show. Amat berterima kasih. Sila jemput Victor. Terima kasih Sheila. Kami ada soalan dari Masi dari Romania. Hai Sheila dan pakar-pakar DCI, saya dari Romania. Terima kasih atas rancangan pagi yang baik dan ia telah banyak bawa kebaikan kepada saya. Saya masih dari Romania. Seperti yang anda tahu, dalam krisis ini, ada bisnes dapat banyak keuntungan, ada tak dapat langsung. Bagi saya adalah kedua. Tak ada kontrak, tiada klien, tak ada upah. Apakah punca, sebab dan cara penyelesaian serta apa yang saya boleh buat ni? Saya rasa soalan ni biasa didengari disebabkan krisis ni, iaitu lockdown. Jadi, apakah pendapat anda? Saya setuju. Ia adalah soalan yang lazim buat masa ni. Macam bencana kewangan yang sedang berlangsung sekarang. Saya rasa mungkin benda-benda kecil yang anda lakukan pada masa lalu dan ia berkembang secara pesat dan kini beri kesan. Contohnya, mempengaruhi seseorang untuk dapat apa yang diperlukan. Biar saya berkongsi pendapat saya. Saya bekerja di syarikat dan kadang-kala jika anda nampak rakan sekerja naik pangkat, anda cuba menghalangkannya. Ataupun dia berjaya dinaikkan pangkat, anda rasa cemburu, dengki. Perkara kecil-kecil seperti ini mungkin berkembang secara pesat dan mempengaruhi anda sekarang untuk melihat keadaan seperti bencana kewangan ni. Inilah satu idea. Selain itu, jika anda memiliki syarikat yang sederhana, mungkin anda dapat kontrak dengan wang kotor atau beri rasuah. Ini juga boleh mempengaruhi apa yang sedang berlaku atau beri kesan kepada apa yang sedang berlaku pada anda sekarang. Saya tak pasti, tapi bagi budaya Amerika Latin adalah biasa untuk beri rasuah, jadi anda kena berhati-hati tentang hal ni. Jadi apakah pendapat anda, Victor? Saya rasa ni mesti disebabkan oleh benih-benih kecil. Kadang-kala kami bertabiat buruk untuk bayar bil lewat 1 atau 2 hari lewat. Menangguhkan pembayaran pastilah tertanam benih tiada wang sekarang. Itulah benih-benih yang kecil. Kadang-kala kami lambat bayar gaji pekerja jika
anda miliki sesebuah syarikat. Jadi ini dapat diselesaikan, betul? Ya, saya ada perasaan ni di Amerika. Saya rasa sama juga di Colombia dan Mexico. Di Amerika sekarang, anda boleh rasa ramai yang bimbang dan gemetar. Saya pernah baca mengenai beberapa bulan sebelum peperangan dunia kedua, ramai orang tahu sesuatu akan berlaku. Mereka rasa gemetar. Kami masih hidup dengan wang lama, tapi perubahan besar akan datang dan semua orang dapat rasanya. Saya rasa kami menjadi makin ketat dan tak nak berkongsi. Di Amerika, orang ramai beli semua tisu tandas. Adakah ni sama dengan Colombia dan Mexico? Tak, kami masih ada banyak tisu di pasar raya. Oh, kamu amat betul. Saya rasa inilah masa yang hebat untuk tanam benih-benih yang berkuasa. Jadi sekarang kami tak jana duit atau tiada banyak duit. Itu datang dari benih-benih lama. Tapi kami boleh buat keputusan sekarang. Ketika masa kesukaran ni, semua orang rasa takut. Termasuk anjing saya juga, walaupun dia tak tahu apa-apa pun. Saya nampak anjing Huan juga kan. Ya, bulu mereka sangat sensitif. Ya, mereka sangat sensitif tu. Jadi kali ini adalah sangat mudah untuk berkongsi sesuatu. Dia tak perlu banyak sangat. Kamu tak perlu kongsikan 100 atau $1,000. Di Amerika anda boleh kongsi tisu tandas, topeng muka atau berbual-bual dengan jiran anda. Inilah masa yang amat baik untuk tanam benih baru untuk wang. Ya, kami bermasalah disebabkan benih-benih lama kami kerana tak berkongsi. Tapi dalam keadaan susah ni, sama ada anda berkongsi benda kecil, ia jauh lebih berkuasa. Semasa anda berkongsi benda-benda kecil, ia amat berkuasa. Kamu akan dapat duit di Romania tidak lama lagi. Ya, seperti apa yang disebut, saya rasa mungkin sekarang bukan masa untuk jana duit, tapi dapat banyak keadaan untuk tanam benih bagi masa depan dengan orang yang memerlukan bantuan. Kerana ramai yang amat memerlukan bantuan kan. Saya rasa kami ada keadaan istimewa untuk bantu mereka walaupun sikit, seperti berkongsi tisu-tisu tandas tu. Saya teringat oleh sebab semua orang dalam keadaan panik, marah, takut, kehilangan segala-galanya. Tapi masih ada ramai orang yang sedang menjana keuntungan atau menerima gaji. Jadi saya cadangkan, jangan menunda barang-barang yang anda perlu beli. Jika anda beli secara online, anda sedang menjana duit kepada penjual, perkhidmatan e-commerce dan lain-lain. Anda macam tunjuk kepada diri sendiri yang anda sedang tanam benih yang betul untuk nampak masa depan yang lebih cerah. Anda tak takut. Saya ada seorang kawan dalam bisnes belian. Nama dia ialah Jurusho, yang disebut dalam buku dan kata tu. Suatu hari dia berkata dengan saya, Michael, wang suka bergerak. Wang suka beraliran. Jadi jangan pegang kuat kepada wang. Ni juga sebut dalam ekonomi yang bermaksud setiap orang beli dan jual sesuatu. Jadi jika setiap orang takut dan berhenti membeli barang, saya tak jual, maka ekonomi akan semakin merosot. Ekonomi bergantung kepada kepercayaan. Seperti Juan kata, kita harus terus beli barang dari orang lain kerana ia wujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Sentiasa kita rasa kita amat penting diri sendiri, tapi apabila kita beli sesuatu untuk diri sendiri, tapi anda boleh buat meditasi kopi bahawa saya terus beli barang untuk pastikan ekonomi terus maju.
dan berasa gembira kerana anda beli sesuatu, kan? Ya, sesuai dengan perubahan ni. Ya, apabila kami membelanja wang di kedai runcit, makanan, farmasi, kita boleh berniat untuk bantu peniaga-peniaga teruskan perniagaan mereka kerana kita sedang sokong mereka yang ada pekerja dan keluarga. Jadi kita berfikir macam ni, setiap kali kita belanja, kita telah tertanam benih dalam minda kita untuk teruskan pergerakan ekonomi. Ya, saya nak berkongsi kisah ni yang sedang lakukan. Maksud saya, bos saya, dia masih bayar gaji kami. Dia tertanam benih yang baik, kan? Tapi masih ada beberapa rakan sekerja saya yang sangat takut dan panik. Mereka tak bayar gaji kepada pembantu rumah mereka kerana pembantu rumah tu tak dapat kerja dari jarak jauh. Mereka tak terima wang. Tapi mereka pekerja ni terima wang tapi tak beri wang kepada orang lain. Saya rasa ini benih yang sangat buruk. Saya ada soalan ke Syed Michael. Kami berbincang tentang benih untuk dapat wang pada masa depan terdekat. Tapi bagaimana tanam benih supaya tak takut untuk berbelanja? Ini adalah sangat berbeza. Apakah benih supaya tak rasa takut untuk berkongsi wang kami? Apakah benih yang perlu kita tanam tu? Kamu tahu kisah saya bahawa saya menaiki kapal terbang yang berkemungkinan terhempas. Semua penumpang sangat takut. Tapi ada satu atau dua orang, mereka menjadi cheerleader. Mereka kata, marilah kita bersama-sama, marilah kita buat sesuatu yang hebat. Saya rasa cara untuk hentikan rasa takut sendiri adalah berusaha untuk hentikan rasa takut orang lain. Jadilah seseorang yang ceria, sentiasa bersemangat, berkongsi pelan masa depan. Jadilah seseorang yang akan bergurau-gurau ataupun main muzik dan cuba hilangkan rasut takut orang lain tu. Saya rasa satu seorang saja juga dapat mempengaruhi 100 orang. Ya, masih miliki sebuah syarikat. Jadi dia boleh gunakan cara ni untuk rakan atau pekerjanya. Saya rasa Huan juga kata, iaitu masih juga sebut tentang mereka menjana wang pada masa ni. Mereka ada idea-idea baik, benda-benda baru yang nak dilakukan dan belum pernah lakukan tu. Jadi di DCI juga, tiba-tiba kami perlu lakukan lebih benda kreatif secara online. Jadi saya nak tanya sama anda nak bincang tentang kreativiti. Apakah benih untuk jadi kreativiti pada masa ni? Saya nak kongsi sesuatu yang saya baca di surat khabar hari ini. Anda harus bantu orang yang amat perlukan bantuan. Tak semestinya wang. Contohnya, penunggang basikal terkenal di Itali ini, dia menunggang basikal untuk hantar makanan ke beberapa bandar. Maksud saya, dia tak dapat buat apa-apa, tapi dia sedang bantu orang yang amat perlukan bantuan tu. Dia melibatkan diri dari segi badan dan niatnya dan mindanya. Saya rasa itu adalah sangat penting. Bukan saja saya beri $20 kepada seseorang. Anda perlu libatkan diri dan lakukan meditasi kopi. Selepas tu, Victor, apa pendapat anda? Segolongan mereka rasa takut duduk di rumah saja. Apa kata mereka dapat fikirkan idea baru untuk perniagaan di rumah? Jadi apa benih itu? Saya rasa
ialah berasa gembira terhadap idea-idea baru orang lain, memuji mereka apabila mereka ada idea baru. Bukannya idea yang sangat besar, tapi apa-apa idea yang kecil pun, pujilah mereka atau raikan idea-idea baru ni. Kan? Ya, ada juga orang yang telah mencipta apps yang baru. Ya, cuba berkongsikan aplikasi-aplikasi baru ni untuk bantu krisis ni, kerana aplikasi tersebut dicipta dengan inovasi. Jadi berkongsilah. Victor, marilah kami rumuskan. Masing-masing beri satu idea konkret untuk Messi. Saya mula dulu ya. Masih jangan rasa takut. Berkongsi dengan rakan sekerja kamu, pekerja anda. Apabila beli sesuatu seperti barangan runcit, ada fikiran nak berkongsi wang dengan orang yang memerlukannya dalam minda anda. Itulah nasihat saya kepada Masih. Tips saya adalah cari satu platform atau sesuatu di mana anda boleh guna pengalaman anda. Kan anda berpengalaman kerana memiliki sebuah syarikat. Jadi kamu berpengalaman untuk membantu. Seterusnya, benih-benih itu akan bantu anda kemudian bila krisis ini mula berpulih. Saya ada 2 tips. Yang pertama ialah terus berkongsi. Hakikatnya apa yang kami ada akan menjadi kurang. Contohnya kita hidup dalam wang lama atau seperti itu. Okey, bagi 5% daripada wang anda minggu ni, bagi 5% lagi untuk minggu depan. Wang anda milik akan kurang. Dan bagi 5% lagi untuk minggu ketiga, wang anda akan jadi lebih sikit lagi. Kekalkan peratusan itu. Sama ada 1 atau 2%. Tapi kekalkan peratusan itu. Tak kisah berapa, tapi tetapkan peratusan itu. Serta beri peratusan yang sama. Cadangan saya yang akhir ialah terus belajar DCI. Kini anda ada masa lapang, terperangkap di rumah dan teruskan kursus DCI. Ini peluang yang baik. Ya, kami ada soalan yang baik dari Mexico untuk esok. Biar saya tunjukkan ya. Hai, saya Laura dari Bandar Mexico. Mengenai episod 15 menghubungkan seseorang. Ini berkenaan dengan anak saya yang berumur 11 tahun. Saya dah tak jumpa anak selama 3 tahun dulu. Ayahnya membawa dia jauh curi-curi secara haram selepas penceraian kami. Apakah benih yang saya perlu tanam untuk berhubung dengan anak saya dengan cara berkesan, dengan cara berkomunikasi berkesan dengan ayahnya? Terima kasih. Soalan yang menarik tentang hubungan. Itulah soalan untuk esok. Saya rasa Cashew Michael ada beberapa pengumuman kan? Ya. Pertama, iaitu bermula dari minggu ni, Peachtree Cafe Morning Show setiap minggu kami minta orang ramai untuk hantarkan seranai muzik kegemaran mereka. Ya, mestilah senarai muzik Spotify, muzik 1 jam dalam apa-apa bahasa, apa jenis muzik. Kamu bebas untuk buat campuran muzik selama 1 jam dan hantar muzik anda ke alamat ni, iaitu musicmixed@diamondcuterinstitute.com. Hantarkan muzik anda Spotify supaya orang lain dapat dengar muzik secara sah. Kami akan umumkan pemenang setiap hari Jumaat. Saya telah umumkan sayalah pemenang minggu ni. Kami akan berikan link pada hari Jumaat untuk dengar muzik ni. Jadi masa hujung minggu yang tiada rancangan bagi Peachtree,
di mana anda tak perlu bangun awal untuk bekerja, anda boleh dengar muzik-muzik tu. Selepas tu 19 Mei hingga 2 Jun kami ada kelas penterjemahan online dari College Sedona. Jadi inilah ada 65 kelas. Kami akan bahaskan 10 buku yang berbeza dengan dalam buku-buku kuno tu. Jika anda rasa nak ada sakit kepala dalam kuarantin, inilah sangat baik. Atau jika anda tak dapat tidur, dengarlah kelas penterjemahan ni kerana dia sangat sesuai untuk tidur. Oh, amat menarik. Itu saja. Jumpa lagi pada hari Khamis. Bye-bye. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.